Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Najmi bin Nasir dari Sekolah Kebangsaan Sungai Lokan, Kinabatangan, Sabah. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang bagaimana saya menggunakan aplikasi WhatsApp Business untuk pendidikan. Baik, pertama sekali kita pergi ke Play Store dan kita search WhatsApp Business. Kita klik. Pertama kita kena muat turun terlebih dahulu. Memandangkan saya sudah muat turun, jadi selepas muat turun kita hanya perlu open. Inilah paparan WhatsApp Business, di mana sedikit berbeza dengan WhatsApp biasa. Baik, seterusnya saya akan tunjukkan apakah kelebihan WhatsApp Business. Pertama kita pergi ke 3 titik dan klik Business Tools. Inilah paparan Business Tools. Pertama, Business Profile, mana di sini kita boleh letakkan gambar kita sendiri mengikut apa yang kita inginkan. Okey, kita boleh tekan pensel ni untuk kita mengedit gambar, menukar gambar. Seterusnya ialah kita lihat di sini ialah bahagian bawah, maklumat bawah, iaitu jenis perniagaan. Memandangkan ini untuk pendidikan, saya letakkan peribahasa tahun 4. Seterusnya ialah maps ataupun lokasi tempat kita bertugas pun kita boleh letakkan, dan tujuan ni untuk education, itu pendidikan. Di sini juga kita boleh letakkan waktu perniagaan kalau dalam konsep perniagaan lah, tapi saya letakkan sini waktu perkhidmatan, di mana saya letakkan berdasarkan waktu mengajar di sekolah. Baik, seterusnya ialah kita boleh letak alamat email dan juga website. Yang saya gunakan di sini ialah Google Site. Dan akhir sekali yang sangat menarik ialah katalog. Sinilah yang saya gunakan dalam membantu memudahkan, mempertingkatkan penguasaan peribahasa dalam kalangan murid tahun 4. Baik, kita lihat satu-satu. Sebagai contoh, kita boleh edit di sini gambar, nama kita, nombor telefon, dan jenis perniagaan yang kita laksanakan, email, peta ataupun lokasi. Jenis kita punya perniagaan ni saya letakkan pendidikan, waktu perkhidmatan, email, dan kita boleh lihat di situ di bawah kita boleh tambah lagi add another website. Dan yang di bawah sekali tu ialah kita punya, orang bilang slogan lah, pendidikan untuk semua. Kita boleh tekan save. Baik, seterusnya kita lihat katalog. Baik, katalog inilah yang memudahkan saya dalam mempertingkatkan penguasaan peribahasa dalam kalangan murid. Bagaimana saya gunakannya ialah gunakannya adalah dengan cara saya membuat dulu PowerPoint dan saya save dalam bentuk gambar, kemudian saya masukkan dalam katalog ini. Bagaimana kita membuat katalog? Kita boleh tekan pensel ni dan kita boleh add katalog ni. Di sinilah kita boleh letak nama. Okey, harga ini tidak perlu letaklah. Description ini kita boleh letak sedikit pengenalan tentang gambar-gambar. Link ini kita boleh letak YouTube, link YouTube ataupun link site yang lain, dan item kod tu tidak perlulah. Contoh add image, okay, macam gini. Kita boleh ambil menggunakan kamera ataupun yang sudah sedia ada, gallery. Baik, kita tengok di sini. Pertama, peribahasa tahun 4. Ini saya beri nama sebagai e-flashcard peribahasa, ataupun dalam bahasa Melayu e-kad imbas peribahasa, di mana di sini ada maksud peribahasa, kata kunci peribahasa, dan jenis-jenis peribahasa beserta maksud, contoh ayat,
gambar-gambar, muka surat, dan juga kata kunci juga ada diletakkan dalam setiap kad imbasan ini. Kad imbasan elektronik, elektronik kad imbasan. Baik, memandangkan ada limitasi terhadap jumlah gambar yang boleh diletak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gambar bagi satu katalog. Jadi kita boleh sambung ke katalog yang seterusnya, 10 gambar lagi, sampailah kita boleh buat yang terakhir di sini, akhirnya. Dan di akhirnya ni saya boleh letakkan senarai peribahasa yang terdapat dalam buku teks tahun 4 mengikut muka suratnya mengikut muka surat. Baik. Dan yang menariknya juga di sini description tadi kita boleh letak, disediakan oleh Cikgu Najmi, dan ada link yang kita boleh letakkan. Link ini merupakan Google Site yang telah saya sediakan untuk kegunaan murid sekiranya murid berada satu tempat kawasan yang capaian internetnya sangat kuat. Jadi segala rujukan berkenaan peribahasa boleh dirujuk dalam site ini. Kalau kita tengok di sini, okay, kita lihat di sini ada pusat sumber peribahasa, latihan pengukuhan, latihan pemulihan, pengayaan, seni bahasa, PBL versi PKP, peribahasa dewasa, ujian sumatif peribahasa. Jadi segala maklumat berkaitan peribahasa boleh didapatkan dalam link ini, dan murid boleh mengakses site ini apabila murid berada di kawasan yang capaian internetnya kuat. Di sinilah saya ingin menekankan konsep mobile learning. Baik, seterusnya kita lihat gambar-gambar PDPC sewaktu perintah kawalan pergerakan. Perintah kawalan pergerakan bersyarat yang telah saya laksanakan. Di sini sebenarnya saya melaksanakan project based learning bagi bahasa Melayu tahun 4, matematik tahun 5 dan matematik tahun 6. Baik. Seterusnya kita boleh lihat inilah hasil tugasan murid yang telah berjaya disiapkan. Dan menariknya, selain boleh meletakkan gambar, kita boleh meletakkan deskripsi dan juga pautan ke YouTube, iaitu pembentangan murid. Kita boleh letakkan pautan ke YouTube pembentangan murid. Setiap murid ini saya sediakan gambar dan juga link, iaitu pautan YouTube bagi setiap pembentangan mereka. Dan katalog ini kita boleh kongsikan, share, sama ada melalui WhatsApp, send via WhatsApp Business, copy link atau share link. Ini yang sangat memudahkan. Walaupun murid tidak mempunyai aplikasi WhatsApp Business, tetapi murid boleh melihat katalog ini menggunakan aplikasi WhatsApp yang biasa yang sedia ada. Inilah antara kelebihan WhatsApp Business yang tidak ada pada WhatsApp biasa. Jadi, kaedah PDPC inilah yang saya jadikan sebagai inovasi dalam melaksanakan PDP jarak jauh dan PDP alternatif bagi murid saya. Saya harapkan dengan perkongsian pada kali ini membantu para guru dan rakan-rakan semua mencari idea yang lebih bernas dalam melaksanakan PDP, terutamanya sewaktu kita berada dalam perintah kawalan pergerakan yang sememangnya membataskan pergerakan. Semoga dengan apa yang dikongsikan ini menjadi inspirasi kepada semua. Sekian dari saya. Harap maaf jika ada kasar bahasa dan kesilapan sepanjang memberikan perkongsian. Akhir kalam, sekian, terima kasih.